Assalamualaikum dan jumpa lagi bersama saya Sir M, dan kali ini kita berada PDPR minggu ke-5 dan video hari ini adalah untuk pelajar tahun 6, dan sebelum itu kita bersama-sama dengan Coki. Roll. Alright. Roll VT. Kita jumpa lagi. Jadi kali ini kita akan macam biasa sediakan buku teks, buku tulis E1, alat tulis dan juga macam biasa kamus. Jadi kita hari ini akan mendengar sebuah cerita yang akan disampaikan oleh kawan Sir, InsyaAllah. Dan sebelum tu, sebelum memulakan cerita, buka buku teks muka surat 5, turn to page 5. You have to find the meaning first, okay? And you will understand what is the story about, okay? So guys, please do copy these words first. Okay, have you finished copying all those words? Good job guys. Alright, so right now, you will listen this video first. Listen carefully. Please try to understand before I explain, okay? Tolong dengar cerita yang akan disampaikan oleh kawan Sir. Saya pinjam video daripada Teacher Nida Miji. Dan spoiler alert, video ini mengandungi unsur-unsur horror. Do you remember what is the meaning by the words horror? Good. Okay, so hari ini kita akan dengar sebuah kisah yang bergenre horror. Dan kisah ini akan disampaikan oleh kawan Sir. Kita tengok videonya dahulu. Pak Johan owned an organic vegetable farm. He was able to grow good organic greens because of his scarecrow. Pak Johan built the scarecrow himself and made it as scary as possible. He gave it enormous straw arms that stretched out about 2 meters and big long legs. The scariest thing about the scarecrow was its head, which was made of a huge earthen pot. The scarecrow's face was so scary and ugly that even he was scared to look at it. It was very effective, scaring away every bird that tried to eat his vegetables. The neighboring farm owners, Man and Lan, were jealous of Pak Johan's success. One night, they stole the scarecrow and locked it in their house. The next day, Pak Johan realized his scarecrow was missing and his greens were eaten up. He was devastated. That night, the brothers had trouble sleeping. They could not get the image of the scarecrow's horrible face out of their minds. Man took out the scarecrow, smashed its head with a hoe, and buried it in their lawn. At midnight, they heard scratching and clawing sounds at their door. Suddenly, the door burst open, and a long straw arm sneaked in. The man froze in fear. They looked in horror as the headless scarecrow's body rose up. It caught Lan's neck. Lan shouted for help, but Man had already made his way onto the moonlit road. Man kept running. He glanced back over his shoulder and saw the scarecrow chasing after him. It was getting closer and closer to him. He noticed that the scarecrow had a new head, and it looked like... How was the video?
Good kan? Jadi ada yang tersentak, ada yang terkejut tak? Tak ada. Okey, bagus. Sebab cerita ni cerita kanak-kanak je pun. Okey, guys, dah cari perkataan dalam kamus, perkataan-perkataan yang telah saya berikan tadi. Okey. So, the first word is organic. Organic ni kalau dalam bahasa Melayu pun organik, tapi apakah maksud organik yang sebenar? Maksudnya, organik ni adalah sesuatu yang tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia. Jadi dia tu satu-satu yang asli. Itu maksud organik. Okay. The second word is enormous. Okay, enormous. Enormous ni sebenarnya adalah bermaksud besar. Okay, it's a big, huge. Next is the word stretch. Stretch out ni kalau kita ambil maksud dia kat situ ialah dia regang, meregang. Okay, kita kata stretching kan. Pernah dengar kata stretching? Stretching tu maksudnya meregang. Alright, meregang. Jadi dalam ayat ni nanti dia akan tengok apa yang meregang kan. So the next word is effective. Alright, the word effective comes from the word effect. Effect bermaksud kesan. Contohnya special effect kita namakan sebagai kesan khas. Efektif ni ialah berkesan. Okey, berkesan, sesuatu yang sangat berkesan. Jadi kita tengok seterusnya. Okey, next word is devastated. Devastated adalah sama maksud dengan destroy. Okey, maksudnya satu benda yang musnah, rosak. Tetapi nanti kita tengok dalam ayat ni apa yang musnah. Kadang-kadang tak semestinya benda yang musnah. Kalau dalam cerita ni dia rasanya maksud dia lain kot. Nanti kita tengok. Dalam ayat ni dia maksudnya dia very upset, dia sangat sedih. Ya, nanti so dalam bahasa Inggeris satu perkataan dia bukan merujuk pada satu maksud sahaja. Kita kena tengok ayat. Jadi sekarang ni untuk yang pertama kita kena faham devastated adalah musnah. Dalam cerita nanti bermaksud lain. Okey, kita tengok seterusnya. Took out. Took out dia it comes from the word take. Take out dia mengeluarkan. Okey. Take out means you ambil dan keluar. Okey, mengeluarkan sesuatu. Alright, the next word is rose up. Okay, rose up actually past tense for the words rise up. Rose up ni bukan bunga rose ya, bukan bunga rose. It comes from the word rise. Rise up. Up means ke atas. So rise ni maksudnya dia meninggi, meningkat, terbangun. Itu maksudnya rise. Okay, bukan nasi tapi bangun ataupun tinggi. The last word is glance. Okay, glance. Glance bermaksud kita pandang sekilas. Okay, pandang sekilas. Okay, so kita dah faham maksud. Jadi kita tengok cerita yang tadi. Okay, cerita ni kalau kita tengok perenggan pertama, kita huraikan secara pantas ya. Pak Johan own an organic vegetable farm. Maksudnya Pak Johan mempunyai sebuah ladang sayur organik. He was able to grow He was able to grow good organic greens because of his scarecrow. Okay, before I forgot. Do you know what is the meaning by scarecrow? Scarecrow ialah orang-orang. Okay, orang-orangan. Fungsi scarecrow adalah untuk menakutkan binatang daripada mendekati kita punya ladang lah. Dalam cerita ni dia buat scarecrow ni untuk menakutkan burung. Okay, menakutkan burung daripada, tak kisahlah menakutkan burung ataupun apa-apa binatang daripada mendekati ladang beliau. Okay, so Pak Johan built the scarecrow himself and made it as scary as possible. Pak Johan dia buat sendiri scarecrow ni. Jadi dia buat paling takut kita tengok. Hingga dia sendiri pun takut. He gave it enormous straw arms. Okay, so tadi berkata enormous. Enormous bermaksud very big. Okay, sangat besar. So dia kata kat sini, Pak Johan ni dia membuat satu tangan orang-orang ni dibuat daripada straw. Straw ni bukan straw yang kita minum. Straw ni bermaksud dalam bahasa Inggeris ialah jerami. Okey, dalam cerita ni maksud jerami ataupun rumput yang telah dikeringkan. Kalau kita faham, orang-orang ni diperbuat daripada rumput-rumput jerami yang telah dikeringkan dan dia berbentuk seperti orang. That's why we call them as a scarecrow. Dia berfungsi untuk menakutkan especially burung. So dia buat straw arm tu maksudnya dia buat straw arm yang very big. So dia punya tangan tu sangat besar. That stretch out about 2 meters and big long legs. Yang meregang tangan dia tu, kalau kita punya tangan ni macam dah biar macam tak apa-apa panjang. Scarecrow dia punya long tu about 2 meters stretch out, dia meregang sehingga 2 meter. Itu yang dimasukkan stretch out. Okay, next. Kita tengok the scariest thing about the scarecrow was its head.
Okay, the scariest thing. Scary is takut. Scariest yang paling menakutkan. Apa yang paling menakutkan tentang scarecrow ini adalah its head, iaitu dia punya kepala. Kenapa dia kata kepala? Sebab its head which was made of a huge earthen pot. Apa yang menakutkan ialah sebab kepalanya diperbuat daripada periuk tanah. Okay. The scarecrow face was so scary. Muka dia so scary and ugly that even he was scared to look at it. Sampaikan dia ni Pak Johan lah. Pak Johan sendiri takut nak tengok. Okay, it was very effective. Sangat berkesan. Okay, scaring away every bird that tried to eat his vegetables. Jadi, ia sangat berkesan dalam usaha untuk menakutkan burung-burung daripada makan his vegetable. Burung, kau jangan makan. Alright, the neighbouring farm owners, ada satu ladang ni, jiran dia lah. Jiran dia punya ladang. Jiran Pak Johan punya ladang. Nama dia Man and Lan. Were jealous. Jealous semua tak tahu. Jealous ialah iri hati. Okey, dia sangat jealous kepada Pak Johan sukses. Pak Johan sukses. Kejayaan Pak Johan. Kenapa biasa? Kenapa? Sebab Pak Johan mempunyai ladang yang besar. Sangat majulah rasanya Pak Johan punya ladang ni. Jadi Man dengan Lan ni seorang yang iri hati, busuk hati. Jadi one night they stole his scarecrow and locked it in their house. Jadi satu malam tu mereka curi scarecrow ni. Dia curi scarecrow kepada Pak Johan dan lock it in their house. Dia menguncikan di dalam rumah mereka. The next day, Pak Johan realised his scarecrow was missing and his greens were eaten up. Bila dah orang curi, mesti scarecrow dia tak ada. Bila scarecrow dia tak ada, mestilah ada burung datang makan. Bila burung datang makan, semua sayur-sayuran menjadi rosak. Itu nak cakap were eaten up. Sayur-sayuran telah dimakan. He was devastated. Devastated kat sini bukan maksudnya dia yang musnah. Dia berasa sangat, dia terkejut dan juga sedih lah. Sedih melihat sesuatu yang dia sayangi telah hilang lah. Dalam cerita ni, Pak Johan sedih sebab sayur-sayurannya musnah. Kenapa musnah? Kerana dimakan burung. Kenapa dimakan burung? Kerana tak ada scarecrow. Kenapa tak ada scarecrow? Kerana ada orang curi. Siapa yang curi? Man dengan Lan. Terima kasih. Alright, next. That night, the brothers had trouble sleeping. That night. Pada malam tersebut, that brothers. Brother ni bermaksud Man dengan Lan. Man dengan Lan had trouble sleeping. Mereka mempunyai masalah untuk melelapkan mata. They could not get the image of scarecrow horrible face out of their mind. Dia tak boleh nak lupakan wajah scarecrow tu daripada ingatan mereka. Man took out the scarecrow. Man took out. Itu saya cakap tadi, took out. Dia mengeluarkan scarecrow tu, smash it heads with a hoe. Okey, dia menghancurkan muka scarecrow tersebut menggunakan sebatang cangkul and buried it in their lawn. Buried ni maksudnya menanam. Okey, dia tanam di tempat lawn, halaman rumah ataupun di halaman mereka lah. Dia tanam di kawasan rumah mereka, the lawn. Okay, at midnight, pada waktu tengah malam, they heard scratching and clawing sound. Scratch ni something yang, clawing pun sama masuk. Scratch something yang macam bunyi cakar. Bunyi cakar kucing ke, bunyi cakar sesuatu yang mencakar at their door. Ada sesuatu yang mencakar pada pintu punya. Suddenly, the door burst open. Burst open mean itu terbuka dengan secara meletup. Burst. And a long straw arm snake in. Snake ni bukan maksudnya ular, tapi bermaksud menjala. Ada tangan yang panjang diperbuat daripada straw ataupun rupuk kering ataupun jerami, okay, yang snake in, menjalar masuk. The men froze in fear. The men tu merujuk kepada Man dan Lan. Froze. Froze ni bermaksud dia jadi kaku dan juga terkaku lah. Dia macam tak boleh nak buat apa-apa. In fear, dalam keadaan takut. Okay? So that is the meaning by froze in fear. They look in horror as the headless scarecrow body rose up. Mereka nampak sesuatu yang sangat menyeramkan as the headless. Head kepala, headless tak ada kepala. So, body scarecrow rose up. Apa maksud rose up just now? Rose up maksudnya bangkit ataupun bangun. Okay? So, dia sangat takut melihat badan scarecrow itu bangkit ataupun bangun. It caught Lan's net. Ia menangkap Lan's net, leher Lan. Lan shouted for help, but Man had already made his way onto the moonlit road. Okay? Maksudnya, Lan shouted for help, Lan meminta tolong, menjerit meminta tolong, tapi pada masa yang sama juga,
month melarikan diri. Moonlight ni cahaya bulan. Maksudnya kejadian ni pada waktu malam dan dia melarikan diri di jalan raya yang diterangi oleh cahaya bulan. Itulah, kita bayangkan macam tu je lah. Man kept running. Man terus berlari. He glanced. Dia glance tu maksudnya apa tadi? Memandang dengan pantas sekilas. Back. Dia memandang ke belakang. Dia glance back over his shoulder, melihat daripada dia punya shoulder, bahu, and saw the scarecrow chasing after him. Dia pandang sekilas dan dia nampak scarecrow tersebut chase him. Sedang mengejar beliau. Jadi, it was getting closer and closer to him. Semakin dikejar, semakin close. Semakin rapat. Getting closer and closer to him. He noticed that the scarecrow had a new head. Dia perasan pada scarecrow tersebut ada kepala baru. Dan ianya kelihatan seperti titik. Jadi soalan dia sekarang, kita bayangkan kepala siapakah agaknya? So Man ni dia tengok ada kepala tapi dia tak tahu kepala baru bukan kepala lama lah. Kepala lama kan dah hancur, dah pecah. So agak-agaknya kepala siapa? Jadi itu sahaja penerangan untuk cerita pada kali ini. Cerita yang agak seram untuk difahami tapi kita belajar banyak perkataan baru. Okey? Banyak perkataan baru. Jadi untuk exercise seterusnya, okay, please copy down all the sentence from page 5. Okay, daripada nombor 1 hingga nombor 8. Okay, then, okay, after that, ingat, setiap nombor hendaklah selang sebaris je lah. Okay, buat seperti yang saya tunjukkan. Okay, lepas tu, daripada ayat-ayat ini, dianya sebenarnya mewakili setiap perkataan yang telah kita cari sebentarnya tadi. Sebagai contoh, the word extremely large adalah membawa maksud sangat besar. So, dalam cerita tadi, apakah perkataan sangat besar? Betul, jawapan ialah enormous. Untuk 7 lagi ayat yang berbaki tu, sila nyatakan jawapan yang awak cari tadi. Jadi, ada 8 perkataan daripada perkataan organik sehinggalah glance dia perlu sesuaikan dengan 8 statement inilah. Jadi nombor 1 saya dah bagi, extremely large maksudnya enormous. Jadi the rest adalah jawapan yang nombor 2 hingga 8. Jadi itu sahaja setakat ini. Sila salin semula dalam E2 dan berserta dengan jawapan. Dan kita akan jumpa lagi pada next session, sesi tutorial untuk perbincangan. Okey, so setakat itu sahaja yang dapat saya sampaikan pelajaran pada hari ini. Maaf kalau mengambil masa yang panjang. Harap semua seronok mendengar cerita hantu hari ini. Dan ingatlah, kita belajar bahasa Inggeris adalah untuk diri kita sendiri. Bukan bermaksud bila kita dah tahu bahasa Inggeris, kita boleh senang-senang menjatuhkan hukum pada orang yang masih belum pandai ataupun tersilap menggunakan bahasa Inggeris. Okey, jadi sebelum kita berakhir pada sesi kali ini, ingatlah, English is just a language. Inggeris bukanlah tempat untuk kita mengukur kepandaian seseorang, tetapi bahasa Inggeris tetap penting. Okey. Jadi, untuk akhirnya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey. Jumpa lagi di akan datang.